sikit lah. Okey, kita mulakan ya. Untuk hari ni kita nak belajar 1.13, 1.14 dan 1.15. Itu yang kita target ya. Kita nak cuba habiskan. Okey, 1.1.3, keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Okey, saya ada buat nota. Kalau awak tengok dekat blog ataupun dekat Google Classroom, ada saya letak nota kat situ. Nota tu saya buat ringkasan lah daripada buku teks. Nota pendek lah macam saya selalu buat tu. Okey, yang ni. Okey, kelemahan sistem rangkaian komputer, contohnya perbankan online. Kesan dia apa? Bila kelemahan berlaku dalam rangkaian komputer, penjenayah cyber mudah memintas rangkaian komputer dan mencuri maklumat peribadi yang berharga. Okey. Jadi 3 langkah keselamatan yang perlu kita buat ke atas rangkaian komputer. Yang pertama adalah penyulitan email, encrypted email. Okey. Ialah menyulitkan maklumat yang dihantar melalui email. Okey, kalau email yang biasa tu dia tak mengubah data kepada kod rahsia, tapi dalam encrypted email ni, email yang kita hantar akan dalam penghantaran dia akan ditukar ke kod rahsia ataupun ciphertext. Okey. Contoh aplikasi penghantaran email yang selamat. Okey, ini adalah contoh dalam kuteks Save Gmail. Semua ni ya. Awak boleh baca nanti. Okey, langkah keselamatan yang kedua. Dual pengesahan. Okey, double verification ataupun two factor authentication. 2FA. Okay, awak boleh cari kat internet nanti. Ialah lapisan pengesahan keselamatan yang perlu ditentukan oleh pengguna untuk memasuki akaun, mengakses data dalam talian. Okay. Bila ada dua lapisan ni, contohnya macam kalau kita nak keluarkan duit dekat bank guna mesin ATM kan. Okay, mula-mula sekali kita kena masukkan kad. Okay, masukkan kad ATM. Itu adalah lapisan yang pertama. Bila kita masuk kad, sistem akan kenal siapa pemilik kad tersebut. Okay, itu lapisan pertama. Lapisan kedua, sistem akan minta nombor PIN. Kan? Kena masukkan nombor PIN. Okay, kalau lapisan pertama lepas, lapisan kedua nombor PIN tak lepas, maksudnya kita tak boleh masuk ke dalam sistem. Okay, sebab tu dia panggil two factor authentication ataupun double verification ya. Okey, kebaikan dia lebih sukar untuk akses data tetapi bagus kerana jika penggodam dapat godam lapisan pertama, contohnya kalau ada password kan, kita masih perlukan nombor kunci keselamatan yang kedua untuk memasuki sistem atau akaun. Okay, selain daripada guna password, mungkin dia ada tanya soalan, siapakah nama ibu anda kan? Dia banyak jenis lah. Okay, lapisan keselamatan ni dia ada 2. Semakin banyak lapisan keselamatan, data makin sukar diceroboh. Okay, data lebih selamat lah. Okay, seterusnya langkah keselamatan yang ketiga ialah kata laluan ataupun password. Yang ni kita biasa guna, kebanyakan sistem gunakan kata laluan saja. Okay, elakkan kata laluan seperti nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir. Okay, sebab semua ni mudah diteka oleh penggodam. Okay, mudah untuk mereka guess lah. Okay, teka. Okay, kata laluan yang baik mesti mempunyai gabungan huruf, simbol dan nombor dan mempunyai 8 hingga 12 aksara. Okay. Kalau kita gunakan kata laluan yang ada huruf, simbol, nombor dan lebih daripada 8, selalunya dia akan kata strong password lah. Okay. Strong password. Itu akan menyukarkan penggodam untuk meneka. Okay, seterusnya. Ini saya laju sikit sebab senang saja. 1.14 penyulitan dan yang sulit data guna Caesar cipher. Ini kita belajar kan masa form 3. Okay, Caesar cipher. Kriptografi. Okay, kriptografi ialah melibatkan 2 proses iaitu encryption dan decryption. Okay, kriptografi melibatkan 2 proses, encryption dan decryption. Encryption adalah penyulitan. Decryption adalah nyah sulit. Encryption ni berlaku di pihak penghantar. Okay, sebelum nak hantar maklumat, data tersebut akan ditukar ke kod rahsia ataupun text cipher. Encryption adalah proses mengekod teks biasa ke teks cipher yang tidak difahami.
Kenapa? Untuk melindungi data daripada dipintas. Okay. Encryption melibatkan plain text ditukar kepada cipher text. Decryption adalah nyah sulit. Proses mengekod teks cipher balik ke bentuk teks biasa. Okay. Cipher text ke plain text. Okay. Seterusnya. Dua jenis penyulitan. Okay. Penyulitan encryption ada dua jenis, iaitu symmetric encryption dan asymmetric encryption. Okay. Symmetric, macam kita belajar matematik. Simetri tu maksudnya dia sama. Bila kita lipat tu, atas dan bawah tu akan bertemu. Okay. Sama. Okay. Maksudnya penyulitan simetri menggunakan kunci yang sama. Kena ingat sama untuk menyulit dan yang sulit teks. Maksudnya di bahagian encryption dan decryption menggunakan kunci yang sama. Okay. Untuk asymmetric encryption menggunakan kunci yang berbeza untuk menyulit atau menyahsulit teks. Okay. Asymmetric encryption contohnya di pihak penghantar dia menggunakan N sama dengan 5 macam tu. Di pihak penerima mungkin dia guna kunci yang berbeza. Seterusnya, kaedah penyulitan Caesar cipher. Untuk tingkatan 5 kita akan belajar satu kaedah ni saja, Caesar cipher. Dicipta oleh Julius Caesar, dikenali juga sebagai shift cipher. Okay. Masa tingkatan 3 kita panggil cipher anjakan. Okay. Shift tu anjakan, samalah. Bentuk penyulitan yang paling mudah merupakan cipher penggantian. Okay. Dia merupakan substitution cipher. Okay. Setiap huruf teks biasa atau plain text digantikan dengan huruf yang sepadan dalam abjad A sampai Z. Okay, ini formula dia. E, N, bracket X sama dengan X tambah N mod 26. Kenapa 26? Kenapa 26? Sebab kita ada 26 abjad. Okay. Okay, contoh. Contoh teks biasa, COVID, sila pergi. Ini adalah teks biasa, plain text. Encrypt menggunakan Caesar cipher, anjakan N sama dengan 5. Okay. Semua ada dengan saya ke? Ada. Ada, dengar Okay, ini adalah plain text, COVID, sila pergi. Okay, kita nak guna Caesar cipher, anjakan N sama dengan 5. Okay, saya nak bagi petua. Mula-mula sekali mesti buat teks biasa dulu. Teks biasa macam ni, kalau boleh buat jadual, senaraikan A, B, C sampai Z. Semua 26 abjad tu kita senaraikan. Okey? Okay, itu baris yang pertama. Okay. Baris yang kedua, kita tulis teks cipher. Okay, teks cipher atau pokok rahsia tu lah. Okey, dia kata anjakan N sama dengan 5. Kita guna jari lah, senang. Kalau A ni dia anjak sebanyak 5. Okay, 5 ke depan, positif. Jadi dia akan pergi B, C. Okay, nanti saya guna. Okay, 5 kan? A ke B, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teks biasa A ni dia akan digantikan dengan F. Okay, kita dapat satu pun dah cukup dah. Yang lain kita tulis je. F, G, H, I, J, K sampai Z. Lepas Z kita ulang balik. A, B, C, D, E. Faham setakat ni? Untuk hari ni saya rasa yang susah sikit pun yang ni lah. Okay, teks cipher yang kita dapat daripada COVID sila pergi ialah macam mana kita nak baca. Okay, C tu yang ni kan teks biasa kan? Ini teks biasa. Bila teks biasa kita baca di yang atas ni lah. C kan? C jadi apa? H macam tu. H kan? COVID, CO, T kan? Dan seterusnya lah. Faham tak yang ni? Ada yang tak faham? Yang tak faham bagi tahu? Okey saya teruskan. Ya. Faham cikgu. Faham teruskan ya. Sebab nanti awak pakai data banyak sangat ni, saya nak cepatkan ni.
Kesian pula nanti. Okey, seterusnya. Ini cikgu. Cikgu. Ya. Ini kata dia tak boleh masuk kelas. Ainin tak share. Ainin tak boleh masuk. Ainin, okey admit. Saya admit. Mesti dia guna Gmail. Yang admit tu selalu guna line daripada MOE. Okey, masuk kan? Okey. Okey, so boleh saya teruskan? Boleh. Sambung Boleh. Boleh. Okey. Sambung lagi. Okey, contoh yang kedua. Okey. Teks biasa, seronok kelas online. Encrypt guna Caesar cipher n sama dengan -3. Okey. Teks biasa, seronok kelas online. Okey. Anjakan n sama dengan -3. Bila -3 maksudnya dia anjak ke mana? Ke belakang, betul. Okey. Macam biasa, apa pun dia anjak macam mana pun, mula-mula biasakan tulis macam ni. Teks biasa A, B, C sampai Z kan? Okay. Seronok kelas online N sama dengan -3. Okay. Ni saya tunjuk kat sini lah lebih mudah. Okay. N sama dengan -3. Kalau tengok kat sini A ni payah sikit lah kan? Dia nak kena patah balik belakang. So kita tengok D. Okay. Kalau -3 D akan jadi apa? D akan jadi? N sama dengan -3. D tu jadi A. Ya, jadi A. 1, 2, 3 kan? D jadi A. Okay, D jadi A. So tulis kat sini A Yang lain? Yang ni B lah kan? C, D kan? Sampai seterusnya, lepas tu pusing balik. Bila habis kat sini, pusing balik kat sini. Faham? At least awak dapat 1 dulu. Faham. Okay. Okay, balik ke sini. Okay, D tu jadi A. Sebab itulah saya tanda dekat sini. Sebab yang ni yang pertama saya tengok. Bila yang pertama tu kita tanda sikit lah. A kita buat sampai Z. Oh ni sampai W saja hujung ni. Lepas tu kita sambung kat depan balik. Okay, X, Y, Z. Jadi teks cipher yang kita dapat adalah, okay, yang ni adalah teks biasa. Bila teks biasa tengok yang atas ke yang bawah? Yang atas. Lepas tu baru tengok bawah dia. S jadi P kan? Okey tak kelas? Ya. Okey, semua okey Sampai habis saya rasa okey lah kan? Ya, okey. Alright. Okay, sambung lagi. Kalau dah faham kita buat kelas je lagi. Banyakkan dekat homework. Kan? Okey, 1.1.5. Implikasi sosial ataupun kesan. Implikasi sosial hasil penggodaman hackers dan cetak rompak perisian. Ni cetak rompak. Ataupun hari itu kita buat assignment pencabulan hak cipta. Okay, cetak rompak atau pencabulan hak cipta ialah perbuatan menyalin semula, copy balik kan macam filem tu. Kita rakam kat wayang, lepas tu kita copy dalam bentuk CD. Copy banyak-banyak lepas tu pergi jual kan. Menerbit, mengguna bahan bercetak atau bahan rakaman digital seperti video, filem lah ni. Atau perisian komputer. Pernah beli tak macam Microsoft Word ke perisian Microsoft RM10 satu CD. CD RM5 pernah. Okey, sebenarnya salah lah kan. Kalau kita belajar dari segi undang-undang sebenarnya salah, kita tak boleh beli. Tapi sebab kita nak jimat juga kan. Jadi senyap-senyap je lah. Okey, menyalin semula semua ni tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran siapa? Pemegang hak cipta. Tanpa kebenaran tuan yang cipta tu, pemilik dia. Bagi harta intelek. Okey. Dengan matlamat mengaut keuntungan. Harta intelek ni harta yang
yang dipunyai oleh seseorang, okay, yang bernilai dalam pasaran. Contohnya dia buat satu buku novel. Buku tu dia fikir sendiri macam mana nak keluarkan untuk nak dapat idea lah kan. Nak menghasilkan satu buku tu. Pengenalan macam mana, isi macam mana, penutup dia macam mana kan. Dia punya plot tu maksudnya pengarang tu dia fikir sendiri. Jadi dia boleh patternkan lah hak dia tu. Orang lain tak boleh tiru. Macam movie juga kan, filem. Lagu pun sama kan. Okey, yang kedua penggodaman ataupun hackers. Penggodam atau hackers ialah penjenayah cyber yang memintas. Okey, perkataan dia memintas. Okey. Memintas komunikasi rangkaian bagi memperoleh data penting. Memperoleh data penting untuk apa? Untuk didedahkan, untuk dieksploitasi. Okey. Okey, kedua-dua ni cetak rompak dan juga penggodaman, kedua-dua ni adalah salah mengikut Akta Hak Cipta 1987, Pindaan 1997, di mana ia akan merugikan mangsa, orang yang terkena tu, yang jadi mangsa akan rugi industri dan juga negara. Implikasi penggodaman dan cetak rompak kepada negara ada 5. Yang pertama, cetak rompak boleh mengancam industri kreatif dan perisian negara. Industri kreatif dan perisian. Industri kreatif ni contohnya apa? Yang mudah filem lah kan, filem, lagu. Filem, lagu dan perisian negara. Perisian ni contohnya macam kita buat sistem. Contohnya awak buat sistem APDM kan. Lepas tu ada syarikat lain, dia ambil sistem APDM awak tu, dia ubah sikit-sikit saja. Jadi kita rugi lah kan. Industri lagu, filem, penerbitan buku dan sebagainya. Yang kedua, implikasi atau kesan yang kedua, pengeluaran produk asli berkurang. Produk original berkurang. Kalau penerbit filem dia dah tak nak keluarkan filem dah lah, rugi. Dia keluarkan modal 1 juta tapi dapat balik mungkin dalam 500,000 je. Jadi rugilah sebab orang tak pergi tengok wayang dah. Bila orang pergi tengok wayang, orang banyak kan, jadi dia dapat untung lah. Bila cetak rompak ni kita beli kat pasar malam RM5, so dia tak dapat apa, rugi seterusnya yang ketiga, hilang keyakinan pelabur kepada negara kita. Contohnya kalau awak tengok cerita Hindustan, saya lah ni rajin nak tengok cerita Hindustan malam-malam. Cerita Hindustan ada yang buat dekat Malaysia. Cerita Bollywood ni ada yang buat kat Malaysia. Contoh hilang keyakinan pelabur kepada negara, bila filem Bollywood tu buat kat Malaysia dengan harapan supaya orang-orang Malaysia akan menonton lah filem dia. Bila masuk wayang, ramailah orang pergi tengok kan, orang Malaysia pun pergi tengok. Tapi bila dia buat filem tu kat Malaysia tapi filem dia tu dicetak rompak kan, orang buat dalam bentuk CD jual ada RM3 kat pasar malam semua kan. Jadi orang tak tengok lah filem dia, jadi dia pun tak dapat income. Penerbit yang syarikat dekat negara India tu kurang dapat income, jadi dia hilang keyakinan untuk melabur dalam negara kita. Seterusnya, wujud pengangguran dalam industri kreatif dan perisian kerana syarikat tidak mampu meneruskan operasi. Pengangguran sebab tak ada untung, modal tak dapat modal balik ataupun rugi, jadi nak bayar gaji pekerja tu tak ada duit kan. Jadi wujud pengangguran lah. Ramai pekerja akan dibuang kerja. Yang kelima, menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Negara rugi kerana tidak dapat kutip cukai daripada syarikat-syarikat tersebut. Bila syarikat tersebut tak untung, jadi cukai pun sikit. Ataupun kalau syarikat tersebut rugi, kerajaan tak boleh nak kutip cukai. Jadi negara juga akan rugi. So target kita untuk hari ni yang tu sajalah. Ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ada cikgu. Kalau tak ada, saya nak awak buat satu soalan je. Saya bagi, ni nampak kan dalam Excel kan? Saya bagi tag cipher. Awak buat cepat-cepat. Tag cipher ialah N, K, P, E, F, K,
DJ. Okey. Awak cuba decode ataupun yang sulit. Okey. Decode menggunakan Caesar cipher menggunakan n sama dengan -4. Okey, cuba buat masing-masing atas kertas. Lepas tu bagi tahu saya apa jawapan dia. Decode tu maksudnya yang sulit. Nak dapat balik teks biasa. Buat cepat. Ada yang dapat jawapan? Satu dua. Ha? Ada yang dapat jawapan tak? Saya. NKPE FKDJ. N sama dengan -4. Cikgu, saya dapat dah. Dapat apa? Roti John. Roti John. Tak ada. Orang lain dapat tak? Orang lain baru Dapat cikgu. ingatkan baru takat roti. Dapat dapat. Dapat, alright. Dapat cikgu. Tenang saja kan? Dapat. Okey, dah dapat okey. So saya rasa kelas kita untuk hari ni takat sini je. Nanti tolong salin nota yang saya buat tadi tu, yang color-color tu salin dalam buku nota. Ataupun macam biasa boleh print. Lepas tu saya ada bagi latihan tau. Latihan dekat bawah ni. Ni latihan. Jadi Saya tolong tak buat ya ada, sebagai cikgu. siap dah. Yang dah siap okey, nanti saya check. Okey. Semua dia buat punya homework, nanti send kat saya. Oh, saya lupa nak bagi tahu. Caesar cipher yang kita belajar ni, tingkatan 5 ni, dia lain sikit daripada tingkatan 3 dulu. Oh, ingat lagi tak yang kita belajar tingkatan 3? Ingat. Kalau yang tingkatan 3 tu, Ingat. dia lain sikit. Kalau kata n sama dengan 4, dia tinggalkan 4 dekat depan ni. Macam mana tak? Tapi dia lain sikit. Dia mula daripada huruf A. Betul? Dia mula daripada A. Mana tak ingat lagi pun. Tak buat revision. Tapi untuk tingkatan 5 ikut style ni lah. Okay. So ada soalan tak? Boleh. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada kita stop Okay, tolong buat homework. Terima kasih. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih. Ya, okay, bye.